Okay, alright. Okay, so tak apa, nanti Mina kita mula dulu ya. Ya, Mina? ya. Boleh, okay, dan Hafiz. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua yang sudi bersama, Dr. Han nak mengalu-alukan kita punya slot 2 bulan sekali ni, iaitu bicara medik Jargons. Jargons tu pula adalah akronim untuk jangan anggap doktor ni jangan anggap rawatan ganggu orang nak sihat kan, jadi jargons. Sebabnya saya bersama dengan Dr. Hafiz, atau nama penuhnya sangat panjang ya, sebenarnya Muhammad Abdul Hafiz bin Muhammad Abdul Rahim ya. Betul. Saya menghafal nama si Dr. Hafiz ni dan kalau mungkin siapa yang biasa ya tengok TikTok tu ada parody site dia punya hospital kepala angin itu ya, dan saya mula kenal Dr. Hafiz, saya kata dalam dia berparodi tu dia banyak sangat mendidik masyarakat. Tahniah lah Hafiz ya, dan selalunya saya ni ditemani oleh Dr. Syed Syafiq ya, dan dia sedang tengah ada mission di Tanah Suci. Jadi saya sangat berusaha hati ya bila Dr. Hafiz studilah untuk bersama ya, dan saya juga ni nanti tak lagi saya Dr. Prozabidi akan masuk ni, alhamdulillah, dan kali ni saya dah okey. Yes. Alhamdulillah. Macam mana ni? Macam mana nak buat macam nak suruh nampak muka saya macam mana? Okay, ada kamera tu. Betul. Okay. Assalamualaikum. Right. Apa khabar Prozabidi? Tak biasa guna Telegram. It's Instagram. Okay. It's always the first time, and I'm so proud whenever saya punya generasi ni boleh masuk dalam dunia Hafiz ni So kan. Okay. Terima kasih Prof. Zabidi. Jadi mungkin saya nak perkenalkan dululah ya secara sepintas lalu. Co-host saya hari ini adalah Dr. Hafiz lah ya, atau Muhammad Abdul Hafiz bin Muhammad Abdul Rahim, merupakan pakar perubatan dalaman daripada hospital, bukan Kepala Angin, dia punya parodi kan Prof. Zabidi, hospital dia nama dia Hospital Kepala Angin, tapi ni Hospital Sungai Buloh kan ya. Jadi dia ni Alisha Syuhada kata kami datang dari TikTok Dr. Hafiz. Dia cakap kat saya Prof. Zabidi, dia kata Prof hari ni pecah panggung, so kita tengoklah kan. Jadi macam mana sebab selalunya bicara jargon, bicara medik ni kita buat mula dulu di dalam StreamYard, kemudian kita rasa mungkin buat secara Instagram ni dia lebih santai, dan kita dah buat tentang tajuk confidentiality ataupun kerahsiaan itu dengan Dr. Farah ni, dan dengan Dr. Emilda itu adalah tentang keizinan ya, ataupun autonomi dan keizinan. Yang ketiga tentang menyampaikan berita duka, iaitu dengan Prof. Mahathir Dr. Laili. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat Prof. Dr. Zabidi Azhar ya, yang merupakan Pro Vice Chancellor International Medical University atau IMU. Siapa yang selalu naik Max tu kan, bila sampai kat Bukit Jalil tu sebelah kanan tu itu IMU. Dan Prof. Zabidi sebenarnya seorang pediatrician ya, yang kita tahu telah banyak pun menyumbangkan bakti semua, dan yang paling penting tajuk hari ini tentang kesyuaian perubatan ni ataupun medical negligence ni. Prof punya pengalaman di dalam menjadi ahli majlis perubatan Malaysia ataupun MMC. MMC itu adalah badan berautoriti yang bertanggungjawab untuk melindungi pesakit dan juga untuk membimbing doktor ni kami ni maknanya saya, Dr. Hafiz dan Prof. Zabidi tertakluk di bawah kawal selia dan regulasi daripada Majlis Perubatan Malaysia ni. Dan di sinilah sebenarnya kalau ada banyak isu tentang kecuaian perubatan tu
maknanya banyak ni kan. Selamat datang Prof Zabidi ya. Saya Ya, sangat ya. sangat rasa berbesar hati sangatlah di atas kesudian ni ya. Jadi sebelum tu agaknya Hafiz, saya nak Ya. kita buat selamba je ni Hafiz. Saya nanti Boleh, kalau boleh, misalnya Hafiz nak orang kata nak sampuk saya ke atau Prof Zabidi sendiri ya, kalau misalnya jadi mungkin saya nak kita bagi orang muda dululah Prof Zabidi untuk orang kata Boleh, get the boleh. ball rolling macam tu. Yes. Kan khususnya dalam pasal Dr. Hafiz adalah seorang pengamal perubatan yang betul-betul ya dalam orang kata tiap-tiap hari itu berjumpa patient ya. Jadi dan baru ni pun dalam salah satu TikTok Hafiz ada pula dia satu lagi akaun yang dia tak adalah kepala angin tu parody. Yang ni memang betul-betul mendidik ya. Yang kat situ garang dia. Dia ada cakap pasal satu drama kan Hafiz yang tunjukkan bahawa di situ macam mungkin ada banyak kesilapan yang boleh dilihat sebagai silapan ataupun kecuaian perubatan. Sila Hafiz, Dr. berikan gelanggang ni. Terima kasih Dr. Har for kind information. Selamat datang Prof Zabidi. Ya. First time seeing you. Actually this is my first time pertama kali host online ilmiah. Selalu saya online merepek aja dengan rappingnya. Ya. Okay. Talking. Jadi kita mulalah ya Dr. Han. Ya, sila. Jadi I think soalan pertama yang selalu orang tanya ni, apakah yang kita maksudkan dengan kecuaian perubatan atau medical negligence, Prof? Dari sebab masa I utarakan soalan ni kepada my followers kat TikTok, ada macam-macam lah, cucuk LP kata kebas, orang kata kecuaian, adalah semua benda yang tak ikut prosedur semua kecuaian. So I think kadang-kadang kita pun tak tahu apa benda yang dimaksud kecuaian perubatan tu. Boleh Prof terangkan sedikit tak? Wah, terus tanya saya ingat you yang nak jawab. Selalu macam tu lah. Selalu macam tu kan. Macam kadang-kadang kalau kita cucuk beranula contohnya kan. Cucuk beranula tu memang bengkak sikit lah. Ada certain quarters, ada certain orang kata ini kecuaian. Kecuaian ini memang saja efek cucuk pun kan. Kadang-kadang cucuk tu kalau tak dapat one time, two times tu kan kita kata kecuaian. So tu kadang-kadang masyarakat kita ni terlalu teruja pula bila disebut kecuaian perubatan tu. Just bagi kita ni, kita sembang pasal kecuaian perubatan tu apa maksud dia, Prof? Okay. Sebenarnya kan kalau kita tengok kerja seorang doktor ni bukan senang ya. Sebab kita kena jaga pesakit. Kita kena pastikan pesakit tu tidak dibebankan dengan dia dah ada penyakit. Dia tak bebankan lagi dengan penyakit yang secondary. Itu tugas doktor semua kan. Dan prinsip yang kita pakai ialah do no harm kan. Kita familiar kan, do no harm to patient. Do no harm to patient. So prinsip itu yang kita pakai dalam Hippocratic Oath pun ada do no harm. Dalam Oath of Muslim Physician pun do no harm juga. Itu peranan kita. Kita tidak akan kita cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa pesakit itu tidak harmed. Apa harm ya? Tidak dicederakan. Tidak dianiaya kan? Tidak dianiaya. Ya betul. Dalam pengalaman saya dalam berapa tahun saya dalam MMC ni banyak sangat contoh-contoh yang pesakit tu dianiaya. Macam-macam cerita dan banyak cerita tu timbul sebab ada yang paling serius sekali pesakit meninggal lah disebabkan oleh perkara-perkara yang dibuat oleh doktor kan. Itu harming the patient kan. So itu secara ringkasnya do no harm. Dan medical negligence tu merupakan satu kaedah di mana patient is harmed by the doctor. Baik. Is it intentionally and unintentionally? Itu soalan. Dengan niat atau tak dengan niat? Selalunya bila kita jumpa, kita ada satu kaedah namanya disciplinary council kan, disciplinary board. Sebenarnya bila orang datang ke disciplinary board tu dia cakap lah, saya tak berniat untuk harm the patient dan sebagainya kan. Tapi bila kita dwell into the matter,
memang ada unsur-unsur yang dia terlalai, terlupa dan sebagainya. Terlalai. Baik. Niat dia bukan untuk harm the patient, tapi dia terlalai, dan bila terlalai, patients got harmed by the doctor. Gitu. Okey, Prof Zabidi, Dr. Hafiz, saya rasa antara kesukarannya tajuk ni adalah tadilah doktor nak kena ambil darah. Doktor kadang-kala kena melakukan prosedur yang memang akan menyakitkan, kan? Tapi itulah pula cara nak mengubati. Jadi dia punya line antara nak bagi ubat bagi dia sihat dan juga akhirnya dia macam melarat lagi penyakit tu, sebenarnya kadang-kala line tu sangat kabur dan juga sangat tipis sebenarnya. Jadi kita tak naklah juga pesakit ni lepas dengar kita punya IG live ni Kang, Prof dan Hafiz, semuanya jadi medical negligent pula, kan? Tapi kita pun tak mau juga pesakit kita ni ngikut je lah. Ya, doktornya dah mungkin buat macam-macam pun dia kata tak apalah, ikut doktor sajalah. Ya, jadi itu sebabnya kita ada sesi-sesi seperti ini untuk menjadi satu titik temu ya antara doktor ya untuk menjelaskan dalam bahasa yang senang. Ya, Prof, kita ni sebenarnya Hafiz, kita ni belajarnya cakap orang putih, bukan sebab pandai sangat cakap putih, tak, tapi bila dah kita belajar membaca, lepas tu kita berbincang sama-sama, kita cakap orang putih, bila nak cakap dengan pesakit tu dia jadi macam payah sikit. Jadi itu yang memang pelik sikit kadang-kadang. Kadang-kadang sebab kita tak jumpa bahasa dia. Kita tak jumpa huruf dia kan. Itulah jadinya kan, kadang-kadang tu patient rupanya silap faham. Dan kita ni ingat kita dah maklumkan. Dan di situ sebenarnya kalau ikut pengalaman saya lah Prof Zabidi dan Dr. Hafiz sebagai pendidik ni, kita memang kena selalu check. Ya, dan itu pada saya mengurangkan kecuaian perubatan ni. Apabila kita check pesakit ni faham ke tidak? Kan apa benda kita nak buat ni. Jadi mungkin saya nak tanya pula Prof, kalau kata tengokkan ya, dia memang sebenarnya kalau ikut statistik kematian atau kecederaan yang disebabkan oleh kecuaian perubatan ni memanglah pada tahap yang tinggi juga. Kalau pesakit kita tahu Prof Zabidi dan Dr. Hafiz, mampus dia tak nak datang hospital, tahu kan ya? Betul. Jadi kalau nak katakan, apakah macam secara umum ni kan Prof, yang dinamakan sebagai medical error ataupun ya negligence ni? Maknanya mungkinlah secara umum ni, kita tak adalah pergi macam textbook tu. Tetapi dalam konteks apa kan, kadang-kadang salah dari sudut memberi diagnosis. Itu satu ya. Orang ni sakit A, dia bagi kata sakit B. Apa tu salah pula ubat dia. Contohnya lah Prof, sila agaknya Prof. Kita memang nak belajar betul ni daripada Prof. Saya tengok tadi ni ada yang kata malam ni pakar-pakar bagi ilmu percuma, sempoi pula tu. Betul, kita tak bagi tak charge ni. Tak charge, kita tak charge. Okey, sila Prof. Ini dia banyaklah jenis medical negligence sebenarnya. Kadang-kadang dia dalam kesibukan dia tu dia mengabaikan tanggungjawab profesional seorang doktor. Okey. Maknanya patient tu call atau medical officer call, pesakit ni tengah tenat, dia kata kalau aku jaga dulu nanti I will come later, macam tu phrasingnya. Patient meninggal kan. So gitu. Maknanya that is not appropriate sebenarnya untuk seorang doktor, sebab kalau medical officer panggil doktor, pesakit yang tengah tenat, whatever dia buat dia kena pergi terus. Terus pergi buat. Itu satu yang ini sifatnya sebagai mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang doktor. Satu lagi ialah menyalahgunakan kemahiran profesional dia. Salah guna kemahiran profesional dia. Contohnya kalau dia pediatrician sebenarnya, tapi dia gatal-gatal nak dirawat orang yang adolescent ataupun orang yang penyakit berbeza, penyakit pediatri. Saya pediatrician, penyakit pediatri berbeza dengan penyakit orang lain sebenarnya. Orang dewasa, betul. Orang dewasa. Contohnya kalau orang dewasa tu macam dia kata sakit jantung umpamanya kan. As a pediatrician, kami sangat jarang berjumpa dengan orang sakit jantung as a pediatrician kan. Sebenarnya sebab penyakit-penyakit
congenital heart disease dalam pediatrik ni is not common sebenarnya kan. So kita tak boleh. So terutama sekali dalam pada peringkat swasta kita tak boleh nak gatal-gatal katanya nak rawat orang dewasa yang ada penyakit itu. So menyalahgunakan kemahiran profesional dia kan. Dan tidak mencerminkan reputasi sebenar lah kan seorang doktor. Satu lagi yang kerap saya jumpa ialah doktor-doktor yang mengiklankan produk-produk yang melanggar tata tertib kedoktoran. Itu banyak tu saya jumpa. Banyak jumpa tu. So itulah di antara ada lagi macam menyerahkan prosedur perubatan kepada orang lain yang tak mahir sebenarnya. Houseman tu bukan mahir nak buat chest tube kan. Tapi sebab dia tak nak pergi hospital, dia tengah malam, dia kata buat lah kan. So itu pun satu negligence sebenarnya. Yes, correct tu. Itu lepas berkenaan macam prosedur tu kan. Kadang-kadang adalah orang tanya, orang cakap lah kenapa yang junior doktor yang dibenarkan buat tugas. Of course, the junior doctor will paling balik macam mana kita orang nak belajar kalau you all tak bagi kita orang chance kan. So of course my response is like junior ke tak junior ke, nowadays kita dah memang akan bubuh seorang lagi senior to assist with the procedure. You will not be doing it alone. Jadi itu untuk mengelakkan salah faham macam zaman I dulu lain. Zaman I dulu buat chest tube sorang-sorang tengok buka buku. Bahaya itu membahayakan sakit kan. Tapi sekarang dah lain lah. Of course kat hospital pun sekarang ni, even I as a specialist pun I dah tak boleh macam duduk diam dalam bilik je, kena pergi tengok junior buat masuk tube lah apalah semua, just to supervise them. I think in some ways it melindungi pesakit daripada unwanted harm, untoward harm kan. But at the same time kita train our junior jugalah, of course. That's what we are doing lah dekat hospital. Betul. Baik. Ada lagi sebenarnya tak jujur. Kita bagi charge berlebihan umpamanya kan. Charge berlebihan. Charge berlebihan. Terutama sekali bila kita tahu yang pesakit tu di-cover sepenuhnya oleh insurans. Dan kita bandai charge yang paling top sekali. I mean charge yang tidak appropriate. Ini pernah saya jumpa ni. Ada satu kali itu dia saya jumpa lah ada orang yang buat minor procedure. Charge 10,000. Minor procedure. Sebab minor procedure charge 10,000 sebab dia kata patient is covered by insurance. Itu tak. I see. Ini itu masuk dalam bracket from what to what lah kan? Dia charge paling maksimum lah kot rasanya. Dia charge paling maksimum sebab dia kata patient tu covered by insurance. I see. That's quite sad lah. Okey, Hafiz, kalau kita galakkan juga kalau ada yang nak bertanya dekat ruangan bertanyaan tu. Jadi kita tahu sebab kalau dia tak masuk dalam tu dia akan naik scroll aja, kita tak perasan kan. Jadi kalau ada pertanyaan, saya nak bacakan satu ni daripada Bahar Baharum. Dia kata sebagai orang biasa awam, saya suka pergi ke 2-3 klinik berbeza untuk second opinion, untuk check tally ke tidak diagnosis yang doktor ni buat lah, especially untuk anak-anak. Jadi kan mungkin ini satu input yang kita sebagai doktor kena tahu, sebabnya macam bila pesakit sendiri tak percaya doktor dia, kenalah dia buat macam ni kan, tak betul kan tidak Dr. Hafiz daripada hospital Kepala Angin tu, dia kata kan. So main kita jumpa Dr. Halina pula. Jadi dah lah dia kena charge pula. Dia sebenarnya bukannya tak boleh, tetapi kan saya rasa Prof dan juga Hafiz, ini yang kita kena dengar juga daripada orang umum, sekiranya terhakislah kepercayaan mereka kepada doktor kerana doktor ni tak amanah ni tadi. Dia melakukan kesilapan, tak amanah macam yang Prof Zabir disebutkan. Dia sebenarnya orang kata kerana orang kata nila setitik rosak susu sebelanga ni kan. Jadi so Prof ada nak komen tak apa yang agaknya Cik Baharum cakap ni lah kan, sampai 2-3 opinion ni. Mungkin Prof ada nasihat untuk Cik Baharum. Kesianlah juga saya tengok ni kan kalau macam ni. Kan. So sila Prof. Saya rasa kita perlu admit our mistake sebenarnya. Bukan mistake lah.
macam kalau kita tak tahu, kalau kita tak tahu apa diagnosis ya, kalau kita tak tahu apa diagnosis, kita bagi tahu patient, sebenarnya saya pun tak biasa dengan penyakit ni, tapi saya tahu ada orang yang lebih mahir dari saya. Itu. Itu phrasing dia. Saya tak biasa tengok ini. Saya ingat saya ada satu kawan yang doktor juga yang lebih mahir dengan aspek, sebab kita ni ada specialty masing-masing kan. Saya punya bidang specialty dari neuro pediatrik neurology. Tapi saya tak faham apa isu-isu yang berkaitan dengan jantung umpamanya kan. Betul. So kita seboleh-bolehnya refer pada orang yang lebih mahir. Saya tahu ada seorang doktor tu yang mahir sangat dengan penyakit jantung. So awak pergi jumpa dia dan expand itu phrasing yang lebih sesuai. Ya? Betul. Ini private sector, kalau kita tak charge pun tak apa lah. Kita saya tak nak charge apa sebab ini bukan kemahiran saya. Itu cantik lah, orang pun suka kita. Lagi satu point yang tengok lah macam sekarang ni macam ada breakdown of communication antara pesakit dan juga provider. So macam because I'm very active on TikTok, jadi kadang-kadang kalau ada isu-isu viral medical tu memang I tengok lah kan bila orang meluahkan perasaan on TikTok. Dia kata dia pergi klinik sakit bahu, doktor tak check. Doktor tanya macam tu just bagi ubat saja. So that is the reality yang happening on the ground sekarang ni. So I mean from the medical side pun kadang-kadang kita ni terlalu orang kata fokus on kita terlalu banyak menaik our presenting complaint tu, kita tak periksa patient, kita tak go back to the basic. So pesakit tu akan jadi rasa macam seolah-olah buat apa dia nak macam tu doktor ni kan. Dia tak buat exam, dia tak check betul-betul. Lepas tu dia bagi ubat, begitu je, tak cakap pun sekerat-sekerat. So I think itu yang menyebabkan banyak salah faham di antara pesakit dan juga medical provider zaman sekarang ni lah, because of lack of communication. Jadi bila pesakit tu pun tak faham, doktor tu pun dia pun tak nak attempt nak buat pemahaman tu lebih mudah berkali-kali. So jadi pesakit tu rasa macam ini semua salah lah. Memang di situ saya nampak lah. Saya nampak juga perkara itu sebenarnya sebab I think bila kita cakap dengan patient ni, kita jangan menaip lah. Kita tengok laptop sebenarnya. Kita duduk menaip macam tu kan. Saya sekali tak buat macam tu. Saya isikan borang online tu selepas saya tulis benda tu. Jadi my eye contact is good dengan patient. Saya tengok patient tu, saya angguk, saya nampak empathy dengan dia, saya tanya dia. Saya tulis. Saya tanya, saya tulis. Lepas tu saya enter. Lambat sikit lah prosesnya. Tapi itu diperlukan sebab we need the eye contact. We need the direct communication dengan patient tu, dengan empathy dan sebagainya. The human touch. The human touch. Unfortunately itu dah missing. Unfortunately itu dah missing. Dalam semasa saya bekerja luar negara dulu, perkara macam tu direkod sebenarnya. Dia akan ada satu recording facility. Dia tekan recording dan kita cakap. Selepas habis consultation tu, dengar balik recording PA, personal assistant akan dengar balik recording tu dan akan type. Kita tak tahu apa yang buat kata. Okay, transcription ke apa? Transcribing. Transcribing. So itu yang lacking sekarang on the ground. Macam, even though we have a lot of doctors, kita ada banyak provider kan, tapi diorang macam ada setengah pesakit tu lah dia cakap kat I, dia cakap doktor tu dia tak tengok pun. Dia dia kata sakit mana? Sakit sini. Orang tu nak buka bahu, tak apa, it's okay, it's fine. Dan dia kata ini sakit biasa, ini sakit bahu. So macam dekat hospital pun selalu macam ni juga. Ada juga saya pernah tengok kes yang macam 40-year-old man sakit perut, sakit gastrik kan, sakit gastrik pergi dekat klinik, doktor tak check, tak ada apa, and then sakit tu makin teruk, but in the end dia datang hospital rupa-rupanya MI. So kita pun macam sakit jantung MI kan? tu sakit jantung. Sakit jantung sebab dia punya presentation just macam epigastric pain but it's quite bad. Sakit perut yang sangat sampai peluh-peluh. Doktor tu just bagi ubat ubat gastrik, ubat buat sakit perut, dah balik. Tak ada check, tak ada ECG, tak tanya apa, kata ini gastrik saja. Macam. So bila balik rumah tak makin teruk lagi. Kemudian pergi hospital check ada sakit jantung. So kita yang dekat hospital kita pun tak nak banyak sangat kan.
Ya, itu memang medical negligence, jelaslah. Tapi kan Prof Zabidi dan Hafiz, kita pun tak naklah kawan-kawan kita yang 125 orang ni bila dia dengar ni tak nak jumpa doktor dah kan. Sebabnya kita pun bukanlah nak buka pekung di dada yang memang dah memang pekung pun. Cumanya saya sekarang ni mungkin ya kita tengok input-input dari kawan-kawan ni, sebenarnya kita punya pesakit tu dia tahu kita ni kerja banyak kan, tapi mungkin workload banyak tu yang agaknya tak sempat nak periksa tu. Tetapi kalau saya ni daripada orang kata fakulti pendidikan ni, Prof Zabidi pun kan, kita tak ajar doktor kita macam tu tau. Kan Hafiz? Kita tak ajar tau. Tak macam mana, tak dapat dari mana tu. Kita baca yang Gurmit ni, dia kata Gurmit kata, from my experience, mainly ni semua pasal communication. Some doctors don't communicate atau explain well to their patient about diagnosis and treatment. So dia akan timbulkan pelbagai keraguan dalam minda pesakit. Kan? Memang kena explain kan, dan kena pastikan pesakit tu faham ke tak faham kan. Jadi dia kadang tu kan Gurmit, kita ni doktor ni memang tak apa orang kata tak sempurna, tetapi bila kita explain ya Prof Zabidi, pesakit kita bila katalah kita buat silap pun dia orang tahu kita actually try our best. Tetapi ada juga kesilapan. Dia orang lebih mudah nak memaafkan kita sebab dia tahu kita ikhlas nak tolong. Tapi kalau yang jenis memang slip shot ni Hafiz, yang jenis sakit perut tak periksa perut, ni semua ni memang satu yang sangat kita kesali lah sebenarnya kan Hafiz? Betul, sebab macam kes macam tu, I macam physician on call pun bila I tengok kan, takkan nak cakap klinik tu salah. It's not my tak professional lah bunyi dia kan, cakap macam tu. Kita pun nak kata jaga air muka, but at the same time kita nak save our patient. Itu kadang-kadang kita yang dekat center ni penuh dengan dilema lah. Saya ada pengalaman peribadi sebenarnya. Anak saudara saya, umur 40 tahun. Dia main badminton, cuba-cuba dia rasa macam sakit dada gitu, macam dia kata macam gastrik lah sebab dia sudah makan kan. So dia kata okey lah, pergilah jumpa GP kan. GP kata okey, tak adalah, itu gastrik je, bagi ubat. Tapi nasib baik, dia kata dia insist, dia kata saya nak buat ECG doktor. Tak payah buat ECG, tak payah buat ECG, you pergi je, itu gastrik je kan. Itu doktor, dia bukan doktor. Dia kata saya nak buat jugalah, kalau saya bayar tak apa, dia kata. Saya akan bayar ECG saya tu. Tengok heart attack, MI. Buat ECG, tengok MI. So doktor tu kata nasib baik kalau awak suruh saya buat ECG. Betul lah, nasib baik. Prof, saya kan dalam konteks clinical reasoning, bila saya mengajar anak-anak saya tentang clinical reasoning, kita tengok rupanya kalau pesakit ni, dia sebenarnya boleh bantu doktor untuk buat reasoning yang lebih baik tau Hafiz. Dengan cara begitulah, dia akan tanya soalan yang paling penting untuk pesakit tanya, ni kita nak bagi kepada rakan-rakan kita yang ni kan, adalah dia kata, doktor, ada tak agaknya sakit lain daripada yang doktor kata ni yang mungkin juga saya alami, yang dia punya tanda-tanda dia macam yang ni juga. Rupanya bila pesakit buat macam tu, doktor ni dia terpaksa juga fikir, mungkin jugalah diagnosis B kot. Begitu. Tapi kalau pesakit kita tak insist ataupun jenis ikut je lah kan, itu tu dan nanti tak apa-apa diagnosis dia tu. Jadi kan sebenarnya pesakit ada peranan untuk untuk bagi tahu. Ni saya nak bacakan juga ni. Nurul Nadia Ruslan, dia kata as a healthcare worker, mungkin nurse katanya Nurul Nadia ni, dia kata kadang-kadang rasa sedih bila inform doktor regarding patient's complaint. Lepas tu dia just bluff it off macam tak percaya. Hafiz, apa kau nak cerita ni Hafiz? Bila nurse engkau sebenarnya, dia lagi tahu doktor ni pula, especially nurse yang dah senior kan. Prof, saya ONG kan. Saya kalau nurse saya yang 20 tahun kat labor room tu, dia kata masa saya muda-muda lah, Dr. Halina, you kena periksa patient ni tau. I rasa dia dah nak beranak. Saya baik, saya periksa, Prof. Sebabnya memang dia orang ni dah banyak sangat pengalaman. Tapi ni, tu Yaya tu kata agaknya ego doktor lah kot salah satu penyebab utama berlaku negligence ni. Ambil kau. Macam mana kau nak jawab? Betul lah tu, sebab kadang-kadang doctors ni benda ada ego dia. That's why I punya parody penuh dengan benda-benda macam ni. So
to me apa kita kena buang mentality yang macam you doctor, I nurse, I doctor, you nurse. Kita tak boleh ada mentality segregation macam tu. So macam nurses dia yang jaga pesakit tu day in day out, pagi petang malam. So dia tahulah perangai tu macam mana, especially yang kalau macam nurse-nurse yang work specialty ni kan, work cardiology ke nephro ke apa ke, memang kena pay attention lah to the nursing punya input. Termasuk juga MA ke apa ke, sebab kita doktor ni kadang-kadang kita just tengok 5 minit je kan. 5 minit lepas tu perkara lain berlaku, changes happen apa semua tu, the feedback comes from the nurses and everything. So memang of course to my junior, I advise kalau nurses ada query, ada kemusykilan, pay attention, solve it. Jangan dibawa carry forward ke shift lain. Itu yang what I would tell my juniors lah. Tapi itulah macam cuma Prof nak tanya, kita punya negara ni mungkin dari segi kesedaran medical negligence tu orang kata tak sekiasu negara bawah lah kan. So what happens Singapore. Negara selatan kita. So apa yang berlaku kat negara selatan, kadang-kadang semua benda simple pun dia scan satu badan. So itu yang kita takut, trend defensive medicine tu yang akan muncul. That's what yang kita takut sekarang. Bukan takutlah takut jadi macam satu habit. Dan kita punya healthcare ni bukannya orang kata self-sponsored kan, semuanya bersubsidi. So kalau semua orang minta scan, habislah. Tapi macam mana, apa pandangan Prof tentang tu? Betul, saya rasa macam tu juga. Sebab kadang-kadang bila satu patient nak buat operation kan, dalam consent tu dia sebutkan semua yang semua benda yang dia kata boleh berlaku. Dia tulis semua. Dia kata before you sign, dia tulis you can do eventually you can lead to death. So sign kan. So saya rasa itu dah lebih-lebih tu. Dah lebih-lebih kan. Memang saya ada satu pengalaman satu patient tu buat bone marrow transplant di Amerika. Sebab penyakit pelik lah, dipanggil metachromatic leukodystrophy. Saya pergi sendiri, accompany patient tu, pergi jumpa dengan orang yang nak buat bone marrow transplant tu. Saya tengok dia punya listing of side effect tu, wah, sampai penuh muka surat ditulis. So saya kata, is it necessary for such a lengthy punya ni? I mean, the patient needs the bone marrow transplant. Tapi dia kata yes, dia kata in our setting, in the American setting, dia kata unless you do this, kalau patient dakwa, dia kata benda tu tak tertulis. Macam tu. Tapi itu ekstrim lah, itu extreme end. So kita kena ada satu pangan yang wajar sebenarnya kan untuk atasi. And then dekat kita punya negara ni, legal system dia, is it ada macam yang spesifik untuk dealing dengan medical negligence ni ke, ataupun macam kena ikut pathway undang-undang biasa? Ini pun orang selalu tanya juga. Dia kata dia kena negligence, tapi bila dia tengok proses tu mengambil masa macam 12 tahun, kalau dia case lah, because my sister lawyer, so dia tunjuklah kes ni, tengok ni, kes sampai 15 tahun baru capai ni. Orang pun macam tak biarlah. Betul. So itu pengalaman peribadi saya macam itulah. Saya dah duduk dalam dipanggil DB, disciplinary board. Dia prosesnya macam ni. Kalau ada orang yang kena macam negligent tu, dia report kepada medical council. Dia boleh juga buat report polis kan. Dan medical council duduk, dipanggil PIC, Preliminary Investigation Committee. Duduklah berapa lama duduk sana tu, panggil lawyer semua itu ni. Kalau ada kes, dibawa kepada disciplinary board. Ada satu kes tu 15 tahun tak selesai lagi. Orang yang komplain tu pun dah lupa dan sebagainya kan. So itu satu perkara yang perlu kita tambah baik lah sebenarnya. Kita perlu tambah macam mana cari jalan supaya pendekkan lagi proses itu. 15 tahun is too long. People forget things. I'm sitting in one of those now. Bukan 15, itu sudah 12 tahun. 12 tahun ya. 12 tahun. Maknanya berlarutan begitu lama sampai orang dah tak ingat. So Okey, Prof, sebenarnya ada satu soalan ni daripada Rosa, Dudu dia kata.
apakah tindakan pesakit kalau ada kecuaian dari pihak hospital? Boleh tak terang secara jelas? Jadi mungkin kita secara ringkas lah Prof, kan katalah pesakit ni dia dapati berlaku harm kepada dia, ya, maknanya mudarat kepada dia, dan bila tu dia disebabkan oleh kecuaian, ya, perubatan. Jadinya kadang tu pesakit ni mungkin dia ingat tu perubatan kecuaian, tapi sebenarnya bukan, betul lah kan? Jadi di situlah tempatnya di mana dia kena dapat penjelasan, ya, pertanyaan dia tu kena adalah dilayan. Tapi mungkinlah ya pesakit ni dia kena mengadu ke mana dulu Prof? Terus ke MMC ke, ataupun bila dia mengesyaki bahawa ada berlaku kecuaian perubatan kat atas diri dia, takkan nak terus panggil lawyer kan Prof? Tapi so katalah ya seorang ni dia rasa ada kecuaian pada pandangan dia lah. Jadi macam mana dia nak buat tu? Kita start daripada situ Prof, silakan. Betul, ya. So dia kena buat laporan kepada medical council. Dia ada satu borang. Malangnya borang tu dia ambil dalam bentuk fizikal saja. Sekarang ni medical council perlu improve untuk laporan tu dibuat secara online sebenarnya kan. Tapi sekarang ni masih lagi dalam bentuk physical paper. Laporan tu memang banyaklah laporan tu buat, laporan gitu. Lepas tu medical council akan duduk bersidang dan tentukan bahawa adakah valid case ke tidak. Laporan tu adakah laporan tu berbentuk kecuaian ataupun tidak merupakan kecuaian. So dia orang duduk dalam ada 2-3 orang panel tu, dipanggil pengadu dan dipanggil doktor tu bincang. Lepas tu dia sampai ke satu conclusion. Yes, ada case. Memang case ni case yang valid untuk dibawa ke atas, dibawa ke disciplinary board. Lepas tu Director General akan tulis kamu ada kes dan dipanggil disciplinary board. Itu proses. Dan dia juga boleh buat laporan polis. So yang itu applicable untuk private ataupun private government setting selalunya? Semua setting. Semua setting sama. Prosesnya sama. Dan kalau dia MMC itu ialah penentu, dia buat laporan kepada pengarah bahagian etika dan profesional Majlis Perubatan Malaysia. Itu proses yang lebih ringkas. Dia boleh juga buat laporan kepada bahagian amalan perubatan apa semua tu, tapi proses tu akan mengambil masa agak lama. Direct kepada director bahagian etika dan profesional. Direct. Prof, saya mungkin kita nak bawa juga kepada, katalah seorang doktor tu dah dia adakan aduan bahawa dia melakukan mudarat dan didapati memang berlaku kecuaian perubatan. Apakah tindakan MMC ataupun Majlis Perubatan Malaysia kepada doktor-doktor yang begini? Mungkin digantung ke dia punya pendaftaran, atau ada yang tidak didaftarkan lagi. Mungkin Prof boleh bagikan sedikit maklumat kepada kita punya rakan-rakan ni. Silakan. Dia bergantung kepada jenis-jenis kecuaian yang berlaku. Saya ingat ada 5 bentuk hukuman sebenarnya. Satu, hukuman berbentuk dipanggil amaran. Amaran. We give you amaran supaya gitu, satu. Nombor 2. Itu paling ringan sebenarnya. Dan yang akhir sekali itu ialah dilucutkan amalan itu. Dia tak boleh lagi mengamal sebagai seorang doktor. Gantung lesen. Lesen digantung. Dan di antara kedua tu adalah bentuk-bentuk hukuman yang lebih mild dan sebagainya. Tapi hukuman tetap hukuman. Ada yang digantung sementara untuk berapa bulan begitu kan Prof? Betul. So bergantunglah kepada salah laku ataupun yang disabitkan tu jadi kita pun nak rakan-rakan tahu bahawa begitulah cara doktor ni, kami ni dikawal selia. Mana bukannya mentang-mentang lah kau pandai sangat kan Hafiz, kau buat apa kau nak, tak boleh. Kan? Kita bounded. Tapi itu dari segi MMC kan Prof, kalau pesakit dia nak ambil legal pathway lain itu hal lain lah kan. So ada dua cengkaman lah, ada 2 cengkaman lah untuk kita ni sebenarnya. Jadi boleh buat laporan polis.
Nah, bila dah pun line Prof terpotong sedikit. Oh, line saya ya. Kejap. Dia jadi macam kiranya bergantung kepada severity dia kan? Apa yang dia okey. Alright. Silakan Hafiz, ada apa lagi? Lagi berkenaan negligence ni Prof. Apa tu? Peringkat doktor mana yang selalu banyak problem ni? Yang junior ke, yang mid junior ke, yang senior ke, ataupun dia tak ikut seniority dah sekarang ni? From your experience. Experience saya dalam disciplinary board tu kadang-kadang orang lama pun buat sebab dia rasa macam dia dah biasa dengan prosedur tu, dan dia buat juga tapi dia tidak dilatih sebenarnya untuk dalam prosedur tu. I see, okay. Sebelum ni dia buat tak jadi masalah. Dia tidak menerima latihan resmi, latihan formal dalam for example cosmetic surgery. I see. Dia tak pernah terima latihan yang resmi dalam bahagian kosmetik. Tapi dia dah buat menjadi. Dia buat menjadi. Dia buat menjadi. Dia buat menjadi. Dia buat sekali lagi tak menjadi. So ini kita panggil akreditasi lah. Tidak akreditasi. Okey. Tidak bertauliah. Bila dia buat tak menjadi, orang akan saman dia. Dan orang akan tengok rekod dia, kau tak pernah, kau buat benda ni sebenarnya kau tak ada lesen untuk buat benda tu. Itu jadi masalah. Tertangkap lah orang kata. Tertangkap. Kantoi. Bahasa orang sekarang apa? Kantoi. Kemudian Prof nak tanya macam ada juga yang macam kata ni, I think berbalik kepada soal communication jugalah. Kalau dia kata doktor ni tak cakap macam ni, pergi doktor lain cakap macam ni, pergi doktor ke satu lagi cakap macam ni, jadi diorang pun macam semua ni negligent ke? Itu yang selalu macam kita dekat hospital selalu dengar macam tu, doktor ni tak cakap macam ni pun, ataupun dia jenis yang ada satu department tolak kat department lain tolak kat department lain tolak kat bukan kes aku, bukan kes kau, jadi pesakit selalu rasa macam bola lah kan bila dia kata tu. So itu I nak kata negligence tu tak boleh juga kan, sebab kalau bukan kes dia lah. Tapi itu yang ada pesakit kat luar sana bila dirujuk ke satu speciality lain kata ini bukan masalah aku, kau pergi balik kat sana. Jadi secara tak langsung dia apa pandangan Prof tentang ni, sebab differences in opinion itu memang biasa. Kadang-kadang kita tak nak pesakit salah anggap benda ni sebagai satu kecuaian lah. Tapi macam satu, saya rasa perkara ni banyak berlaku sebenarnya dalam pengalaman saya sendiri, banyak berlaku sebab kita tak mampu buat diagnosis yang tepat untuk semua perkara. Dan pada pandangan saya, kalau kita tak boleh, macam kalau nak suruh patient datang 2 minggu kemudian itu kita orang lain, lepas tu doktor tu kata saya tak boleh buat ni, appointment lain lagi. Saya fikir, why don't we make it one setting, dalam satu setting. Kita jumpa patient tu dan kita rasa macam I'm not sure apa diagnosis dia. Kita panggil saja orang yang doktor-doktor yang lain. Macam conference lah. Macam conference. Betul yang mana? Saya rasa itulah dulu amalan kami masa kita jadi pakar-pakar muda dulu Prof, ataupun masa student. Saya memang nampak macam mana pakar-pakar, cikgu-cikgu saya tu akan berhubung dengan pakar yang lain tu. Ya, maknanya dia rasa ni bukan dia tak banyak tahu tentang perkara ni. Jadi ini bukan ONG punya, tapi ni mungkin bahagian surgery. Jadi dia telefon yang kat surgery tu. Kata saya ada pesakit ni. Masa tu bukannya ada WhatsApp ke apa, kita pakai telefon ni. Ya, masa kebetulan kawan kita pun tengah ada klinik. Dan selalu bila kita buat macam tu, pesakit tu pada hari yang sama, kawan saya yang dekat tengah buat klinik tu dia kata, Merah aku tengok sekejap. Dia kata kan. Jadinya patient tu aku pergi ke situ. Jadinya kan mungkinlah sekarang ni sebabkan ramai atau
pesakit kita kadang-kadang dah jumpa kita, tunggu dah tu 2 jam. Lepas tu doktor ni pula kata ini bukan sakit kat sini sepatutnya. Puan pergi surat referral, pergi klinik sana tu ambil appointment pula. Itu lagi 2 bulan lagi kan. Jadinya saya nampak macam mungkin dia banyak bergantung kepada doktor tu sendiri kan. Prof, kalau kita yes, yang itu sebenarnya itu yang kadang-kadang kalau bila macam kalau kita rujuk on the spot, cakap on the spot, kadang kita dapat diagnosis on the spot. Cuma itulah bergantung kepada ikhtiar diri sendiri untuk selesaikan masalah tu. Kalau kita punya ni macam tak apalah, pergilah sendiri kan. So secara tak langsung sakit dia daripada sebulan jadi 2 bulan nak dapat diagnosis. Itu yang menyebabkan lagi banyak negligent berlaku tu. So I think that one depends on the practicing doctor itself lah. Saya rasa kan doktor-doktor kita ni patut communication skill tu menjadi satu must. Satu kemestian pada seorang doktor. Communication skill, counselling skill it's a must. Sekarang ni kita cuma belajar benda yang berkait dengan perubatan dan sebagainya kan, ubat dan sebagainya kan. Tapi saya rasa bila kita buat macam tu, we miss the essential communication skill tu. Prof, dia bukan communication satu, tapi dia juga mesti ada hati budi empathy tu. Empathy. Kan, macam tadi tu kan. Kalau katalah pesakit dah tunggu kita, tengok pesakit dia tu bukannya kita punya kepakaran. Kita lah pula, mungkinlah kalau kita lah dalam tempat tu kan, mestilah rasa kecewa kan. Jadi mungkin kita boleh tolong. So tapi tu memang bergantung kepada empati kita, bro. Kalau kita tak ada empati tu, mungkin kita tak rasa pun bahawa nanti biarlah dia 2 bulan lagi ke, itu dia punya pasal lah. Saya bukannya yang saya nak tahu dia tak ada dalam klinik saya ni. Macam tu kan. Betul. Kan? Betul. Okey. Hafiz, ada orang bertanya. Ada so yang bertanya. Prof, I tak tanya, I tak nampak apa scroll. Okey, tak apa. I think so ini dekat keluar dekat screen je. Okey, so Arif banyak ni. Arifana Nasir ni dia kata sekadar bertanya pada doktor, dalam private clinic perlu tak kita tanya atau tetapkan harga ketika consultation tu sebelum buat apa-apa prosedur? Sebab yalah kadang-kadang ada certain patient mungkin tak berkemampuan. So how about this macam haggling juga tawar-menawar ni, macam mana Prof tentang ni? Saya tak bukan kat private ni jadi mungkin saya tak biasa juga dengan private. Saya tak biasa dengan private, tapi saya lagi tak my biasa wife dengan private. Tak ada tanda harga. Kamal aja. Prof Kamalia ada kat belakang tu. Dia biasa dengan private. Dia biasa dengan private. Haggling sebab nak bayar cash kan, tak mampu bayar cash and so on. Jadi mungkin is it okay untuk pesakit pastikan dulu, saya rasa tu pertanyaan dia, pada doktor ni. What do you think? Tidak salah lah tanya doktor lebih kurang berapa banyak harga yang kalau saya buat surgery tu, lebih kurang berapa banyak harga yang saya perlu spend gitu kan. Saya tak ada insurance coverage. Kalau saya buat prosedur yang kecil ni agak-agak berapa banyak, lebih kurang lah gitu lah. Itu bahasa-bahasa yang kita perlu itulah pada patient. Okey, ada seorang lagi bertanya. Ni kam. Okey, Dr. Kamalia. Tak. Okey, assalamualaikum Dr. Kamalia. Ni kita Dr. Kamalia biasa. Dr. Kamalia biasa dengan isu-isu harga ni Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Kamalia. Soalan dia boleh tak agaknya? Boleh tak agaknya pesakit ni? Nak tanya pasal harga dulu. Yes. Dalam saya punya praktis lah, baru dalam 2-3 tahun lah. Sebab sebelum ni saya 20 tahun dekat USM kan. Sekarang memang quite common pesakit saya yang tahap buah pinggang dah tahap 5, perlu buat dialisis, perlu buat tapak fistula. Bila diorang datang klinik, diorang akan tanya harga. In fact saya yang kadang-kadang kapan nak kena cek balik harga. Kalau masuk kateter kat leher berapa, buat fistula di hospital ni, hospital lain. Tapi diorang agak ramai
cash payer ataupun yang nak apa ni dikata pay and claim. Dia punya detail dan kita memang kena layan dan bersedia untuk jawab. Dan setengah patient saya bila dia tega, dia kata okey tak apalah, saya tak nak buat kat sini, saya nak buat dekat lain. Tapi kebanyakan masa dibanding harga dan masa itu dia hospital kerajaan kalau dari lah memang agak lama lah nak jumpa saya, lepas jumpa tu nak dapat tarikh dan sebagainya. So dia orang dan kita kena layan lah. Saya rasa kita kena layan, kena macam empathize tadi, bagi peluang untuk dia. Betul. Terima kasih. Nanti honorarium Prof. Zabidi kena share dengan Dr. Kamal. Prof. Zabidi nak tanya satu lagi. Ini pasal consent, tahu consent. Selalu pesakit ni dia bila dia sign consent, kan consent tu tulis macam-macam. Lepas tu dalam mentality dia orang, kalau dah sign consent ni aku tak boleh cakap apa dah. Anything happen aku tanggung. Is it true? Tak ada kan? Tak ada. Tak betul. Consent tu has to be witness kan, ada nurse ke apa yang consent. Tapi sebenarnya dia selepas dia sign tu maknanya dia dah beri kebenaran dan doktor akan proceed dengan prosedur-prosedur yang dibuat lah kan. Tapi tak semestinya consent tu selalu yang macam macam pesakit yang kurang faham lah. Dia kata I dah sign consent, so kalau jadi kesalahan ke pembedahan tak jadi ke means tak boleh cakap apa-apa lah. I don't think benda tu betul kan, sebab you just sign consent untuk bedah. Bukannya tapi kalau katakan berlaku kecelakaan ke apa ke kesilapan ke apa ke, you still can claim, you still can buat apa orang kata tuntutan. You still can report. Dia boleh report sebab kalau katalah nak doktor tersalah bedah umpamanya kan. Ada banyak kali berlaku. Dia nak buat benda lain, dia terbuat benda lain kan. Itu banyak berlaku. Dia boleh report terus. Boleh report sebagaimana mengikut prosedur yang saya cadangkan tadi lah. Okay. Prof, ada satu soalan ni yang saya rasa kalau mungkin dalam konteks how rampant medical negligence cases happen in real life. So mungkin kalau di Malaysia ni kan Prof, agaknya macam mana kalau kita nak katakan ballpark figure lah kan, macam dalam konteks medical negligence ni. Ada ke Prof mungkin daripada MMC statistik? Saya rasa saya tak dapat jawab statistik itu, tapi saya nampak sekarang ni kan lebih banyak sekarang ni sebab lagi ramai orang yang sedar yang dia boleh buat sesuatu. Lebih banyak orang yang report pada MMC berbanding dengan dulu. Dulu tak banyak, tapi sekarang ni saya nampak disciplinary board meeting kita ni every week ada meeting, every week untuk bincang kes-kes macam ni. So saya rasa overall tu lebih banyak sekarang ni orang yang sedar, orang yang tahu apa rights mereka yang mereka akan lapor. So saya ingatkan Hafiz, Prof, disebabkan tu of course lah kita punya patient pun sebenarnya more informed sebab kita sekarang ni boleh dapat maklumat daripada Google dan memang maklumat tu maklumat yang ada credibility dia jadi yang itu yang kita pula di bahagian pengamal perubatan ni kena juga menyediakan diri kita supaya lebih tadilah berkomunikasi sebab pesakit kita bukannya yang ni saya tengah cari ni kata macam doktor kata alah kalau saya explain pun bukannya awak faham macam tu kan. Yang itu saya cukup bimbang yang tu maknanya dia dah ada satu bias, cognitive bias yang mana pesakit ni takkan tahu apa dia buat, so dia boleh buat apa saja. Dia tak boleh macam tu kan. Jadi dan maknanya kita sebagai doktor pun kena mula menyediakan diri juga untuk bersedia bila pesakit tanya. We have to answer kan. Dan kadang-kadang sebelumnya kalau information tu tak betul, dia maknanya daripada 10 dia tahu 5 je, itu pun bahaya. Kan. Dan oleh sebab tu yang kita tengok kan itu yang Hafiz kena buat parody lah, kena buat TikTok ni untuk betulkan sebabnya otherwise pesakit kita dia are misinformed Prof. Kan. Jadi saya nampak itu satulah yang untuk kita di pengamal perubatan ni kena ambil tanggungjawab tersebut. Dan Hafiz sila kita sebenarnya dah saya ni bukan apa malam-malam ni
Kang lepas pukul 10 ada pula yang dah ngantuk kan. Jadi kita mungkin Mungkin saya boleh tengok, saya boleh mencelah sikit ya. Tadi saya buat walk round dengan student di Seremban tadi kan. Ada seorang patient yang berbangsa Cina dan tak mahir English atau Malay. Saya minta student saya bantu. Language barrier. Saya tanya dia, the language barrier. Saya kata apa student apa can you ask patient ni in your language kan. So you can get help if you want to sebenarnya. Sebab student kita boleh bantu, student kita fasih dengan bahasa. So kita boleh bantu. Sebenarnya kesabaran tu penting. Dan itulah saya rasa to be a doctor you have to be very passionate, ada passion to be a doctor kan. Bukan main one last question Prof pasal ni doktor yang jual suplemen online. Macam mana ni? Suplemen online. Suplemen kat online lah sekarang ni kan macam-macam lah berjoget dengan suplemen tu, berjoget dengan suplemen ni. Ada orang dah tanya. Dia tanya boleh ke jual? Cakap kita doktor mana boleh favor one product over the other kan. Tapi betul. Macam mana diorang nak approach MMC ni? Diorang kalau diorang rasa produk tu macam dia kena push. Sebab ada memang tak dinafikan ada setengah-setengah doktor ni dia suka preference push produk kepada pesakit dia. Kau ambil produk ni, kau ambil suplemen ni. So pesakit tu macam rasa apa orang kata berbelah bahagi kan. Tak ambil kan kata dosa, tak menang budi. So macam mana pesakit tu dia nak orang kata bagi tahu MMC in a isi borang ke apa macam mana ke? Ya isi borang sebab banyak kes-kes macam ni sebenarnya. Ada yang charge sampai 30,000 for supplement. For supplement diabetes. 30,000. Supplement diabetes 30,000 kau. Kata doktor. Banyak ke bro? Patient tu bayar ke 30,000? Dia bayar. Dia percaya doktor tu. So saya rasa perkara begini has to stop. Sebab suplemen ni dia ada proses dia. Kena ada kawalan. Selagi suplemen tu berbentuk suplemen yang bukan kena approve oleh Kementerian Kesihatan, boleh jalan je kan. Tapi kalau dia suplemen tu dah melebihi had dia kan, boundary dia tu bawa kepada Kementerian Kesihatan, then you have to apply untuk kelulusan sebenarnya kan. So benda ni banyak berlaku dan saya rasa itulah that's the most glaring example. 30,000 for berapa banyak suplemen dah untuk treatment diabetes. Last kali tak berjadi. Tapi dia reluctant nak report sebab dia hormat doktor tu dan sebagainya. So saya pun tak faham. So itu boleh dia report, boleh dilaporkan. Sebabnya dia ada saringan pertama. Dia panggil PIC. Kalau saringan pertama PIC tu merasakan bahawa tidak ada kes, then everybody is satisfied. Yang melapor puas hati, yang dilapor puas hati kan. Gitu. I think we have to biasakan diri dengan reporting. So I think di sini memang I think the viewers should understand lah kita bahawa dia sistem untuk melindungi pesakit tu ada. Kan? Ada. Cuma kadang-kadang adalah macam dekat luar tu kata alamak dia doktor kita tak boleh buat apa. Tak ada. Actually sistem untuk melindungi doktor tu ada macam dekat hospital pun. Kalau ada insiden reporting kena buat, ada QR pun kena buat, ada apa-apa semua kualiti kena buat. Itu adalah di sebalik tabir lah. Memang mekanisme untuk melindungi pesakit tu ada. So the notion yang kata pesakit ni nyawa-nyawa ikan macam ikan kat luar tu tak wujud lah kan, tak wujud lah macam tu ya. Okay. Saya mungkin nak wrap up juga Prof. Pertama sekali nak ucapkan sangat meriah kata. Ada yang kata meriah sesi bicara medik pagi malam ni. Jadi saya rasa kita baru scratch on the surface je Prof sebenarnya dalam topik ni. Cumanya saya mungkin nak juga nak katakan kepada para rakan-rakan kita, janganlah pula hilang kepercayaan kepada kami di perubatan ni. Ramai lagi orang baik-baik macam Dr. Hafiz Prof Zabidi dengan saya tu. Jadinya cumanya mungkin yang kita ceritakan ni adalah kes-kes yang sepatutnya tidak berlaku. Tetapi pertama sekali saya rasa tanggungjawab pesakit dengan doktor ni sebenarnya dia sama berat. Maknanya kita perlu kerjasama. We are in the same team.
Itu dia ya, maknanya kita berada dalam pasukan yang sama. Dia janganlah pula bila jumpa doktor ni lepaslah pula TikTok dengan IG live dengan Dr. Hafizi, Dr. Hafiz dengan Prof. Zabidi. Aku tak mau dah pergi hospital lah, dia kata kan. Bukan begitu, tetapi sebenarnya pesakit ada hak dia dan doktor pun sebenarnya kita kalau boleh nak mudahkan dan kita kalau boleh memang nak bagi yang terbaik. Jadi kalaulah misalnya ada kerjasama tersebut, insya-Allah ya. Kadang tu saya kata ada orang dia pergi hospital jumpa doktor baik-baik je Prof. Zabidi. Tu rupanya Hafiz dia ni orangnya baik. Dia ni orangnya sangka dia pun tak kan. Kita ni jadi doktor ni kan Hafiz dan Prof. Zabidi seringkali ada masa ada patient masuk tiba-tiba rasa macam energi negatif datang. Sebab ada yang masuk tu tiba-tiba rasa sejuk macam tu. Jadi itu yang kadang-kadang ada orang dia pergi hospital jumpa yang tak elok aja. Jadi mungkin itu pun sebagai muhasabah juga. Dan yang paling penting adalah tadi kita satu pasukan, bukan saja pasal pesakit dengan doktor, doktor dengan nurse, doktor dengan ahli farmasi. Yang ini yang kita namakan sebagai interprofessional collaborative practice. Maknanya kita berkolaborasi dari sudut kita punya perkhidmatan kita di antara profession yang ada dengan cara menghormati dan yang kita orang kata menyanjung tinggi kepakaran masing-masing. Ini satu hal juga, doktor kadang dia rasa dia lah yang paling bagus sekali sebenarnya. Kan? Dan banyak kajian tunjukkan ya Prof, bila doktor, nurse, pesakit semuanya bekerjasama, kadar keselamatan pesakit itu, patient safety akan meningkat secara serta-merta. Itu yang pertama sekali. Jadi bukannya tak ada, orang kata janganlah ingat macam tak ada harapan lagi dah ni. Tujuan kita buat bicara macam ni adalah untuk merapatkan jurang antara doktor dengan pesakit, pesakit dengan doktor, supaya timbul lagi rasa saling percaya mempercayai. Prof, jadi kita tak payahlah banyak sangat bagi kerja kat MMC tu kan jadi itu satu hal juga tu kan. Penat. Okey, alhamdulillah. So terima kasih banyak Prof, saya rasa sangat sesi kali ni memang banyak mencerahkan dan kita cubalah buat apa yang terdaya. Sebenarnya kan Hafiz dan Prof, kita punya media sosial ni sangat bagus untuk platform-platform seperti ni, konten-konten seperti ni. Tetapi macam biasalah Prof. Zabidi kan, konten yang tak elok tu yang lagi banyak kan. Jadi saya nak minta kita doakanlah Hafiz ni terus dengan dia punya parodinya tak parodi ke sebab aku tak boleh lah nak buat macam kau punya matron saya love you all kan. Dan Prof. Zabidi, so now that you are now in IG live, I think you can do this very often on your own, and then benda tu sebenarnya I think we owe our public, this kind of information. Prof, saya memang minta sangatlah, mudah-mudahan kita buat kita punya orang kata peranan yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi saya daripada Akademi Tahar nak ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak-banyak kepada Prof. Zabidi. It's actually very heartwarming to Prof, somebody of your status and stature join kita yang loklak ni kan Hafiz. So it's really thank you so much dan juga Hafiz terima kasih Dr. Har. Allah kan dia kan Hafiz ni punyalah takut Prof, dia dengan membaca buku semua. Saya kata tak payah Hafiz, kita sempoi je. Ni alhamdulillah dah kan. So mudah-mudahan saya dengan ini menutup dulu sesi ni dan mudah-mudahan kita akan jumpa lagi dalam insya-Allah bicara yang akan datang pula. Kita akan bincangkan tentang discharge atas risiko sendiri, AOR, airborne risk. Yang ni contoh dia doktor tak bagi lagi keluar.
tapi mak juga keluar. Tu kena tenyih. Ya, AOR tu apa bendanya? Add on risk discharge ni. Jadi itu dekat-dekat raya banyak lah dulu. Kalau nak dekat-dekat raya tu banyak lah. Saya ada satu cerita sebenarnya. Nanti cerita nanti. Saya berdepan dengan pesakit macam tu. Dia nak keluar jumpa bomo. Itu pun juga sama. Tapi saya manage to keep her dalam ward tu sebab dia disengat tebuan. Nanti saya cerita nanti. Masya Allah. Okay. Terima kasih Prof. Thank you for the sharing. Thank you so much. Akademi Dr. Har boleh meneruskan kita punya usaha ni. Okay. So tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Very pleasant weekend insyaAllah. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye.